Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bagi al-Fadhil Ustaz Mahfuzi selaku Imam dan Khatib pada hari ini sudah dimaafkan oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, minggu ini minggu ketiga kita dibenarkan salat selama 40 orang termasuk ahli setelah masuk. Jadi pemilihan ribuan kebanyakan ada yang pertama dan ada juga yang kedua dan saya pakai. Jadi yang ada minggu ini tolong berbanyak mohon. Saya nak beri peluang pada warai jemaah. InsyaAllah kita sama-sama beri diri. Cuma syaratnya sebagaimana yang tuan-tuan kami gunakan yang telah diprogram lah untuk COVID-19 yang telah mendapat 2 cucuk yang digunakan. Jadi yang saya minta hantarkan saya untuk CD itu. Yang kedua, tolong mohon kepada nombor yang disediakan untuk khusus untuk solar 508. Jadi supaya tidak berceramah dengan nombor program saya. Saya tak sebut je lah, tapi banyak-banyak antara kawan semua yang ada boleh. Jadi tolong gunakan nombor yang kalau ada kira-kira yang kata tak dapat, tidak tahu, tolong sampaikan. Tolong sampaikan, boleh mohon. Walaupun kadang-kadang kalau tak keluar syarat yang boleh mohon tu, saya biasanya saya keluarkan hari Khamis. Saya tak nak lama sangat pending. Jadi sebab hari Khamis malam Jumaat saya beri jawapan. Kenapa saya tak buat macam tu? Tak nak tuan-tuan pribadi situ. Aku dapat, banyak pula. Jadi saya akan jawab lepas supaya nanti kalau insya-Allah kalau lepas Isyak saya akan jawab tuan-tuan dapat semayang. InsyaAllah bersama kita doakan supaya kita dapat penambahan pada minggu-minggu akan datang. Tapi nampaknya jauh sikit dah 20,000 semalam kan. Sama-sama nanti kita doakan. Dan kalau ada yang demam, ada yang suspek COVID, tolong jangan ambil ke Sarawak walaupun tuan dah 2 injection. Tolong kalau rasa pada tahu tolong jangan. Jadi kalau tuan datang gitu, tuan didapati positif akan melibatkan semua jemaah yang lain pada satu masa. Kesan sejahtera. InsyaAllah sama-sama kita doa supaya kita dapat memakmurkan Sarawak kita ni. Walaupun kuliah-kuliah maghrib kita ada orang lain, jadi bolehlah tuan-tuan menghayati kuliah maghrib kita bersama online yang kami hantar dalam grup Sarawak atau setiap grup. InsyaAllah saya tengok kuliah kadang-kadang 6 orang, 8 orang yang online. Jadi sama-sama ramaikanlah kami juga suka bantu benda itu. Jadi kalau itu lagi Ustaz tu dapat kawan juga. Nanti ada urusan ni dapat 2 orang. Kalau itu lagi saya tengok 4 orang online. Jadi tolonglah kita raihkan usaha-usaha yang mengajar kita walaupun online. Itulah hakikat pada masa ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah kali ini bertajuk COVID-19, elakkan bicara tanpa pahala. Muslimin yang berbahagia, dalam suasana yang tidak menentu kini akibat pandemik COVID-19 dan pelbagai ancaman lain yang sedang meragut kebahagiaan kemanusiaan, terlalu banyak unsur-unsur negatif yang muncul dan memberi kesan kepada perwatakan manusia. Ada yang menghadapi konflik diri, nilai, kekeluargaan dan persahabatan. Juga konflik pendapatan yang turut membelenggu hidup hingga ada yang terpaksa hidup melarat. Tuntutan SOP pandemik COVID-19 yang diantaranya berteraskan jarak berkomunikasi sedikit sebanyak memberi kesan agak besar, bukan sahaja kepada corak dan bentuk perhubungan, malah yang lebih besar dari itu ialah tertib lisan dan fizikal juga. Kadang-kadang mencerminkan kita semua hidup dalam tekanan yang bersangatan sifatnya. Namun begitu, bagi manusia yang celik akalnya akan menjadi modal masa yang diberikan oleh Allah SWT memperbaiki kekurangan yang ada dalam hidupnya. Ini kerana dunia ini tidak lama, masa yang berbaki tinggal sedikit, tanda-tanda akhir zaman saat untuk dikiamatkan oleh Allah sudah terlalu hampir dan telah pun ditunjukkan oleh Allah SWT, tetapi kita masih lagi dengan perangai yang lama, seolah-olah kita tidak akan mati. Oleh itu lakukanlah amal soleh dengan sebaik mungkin. Masa yang ada dan yang akan datang itu sewajarnya dimunafaatkan. Carilah keridhaan Allah SWT. Kita tidak tahu bila masa kita bakal berjumpa Allah. Amalan kita sedikit, maksiat kita banyak. Kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia. Manfaatkan diri kita yang masih wujud, termasuk lidah kita. Dengan lidah kita mampu berzikir,
atau saling nasihat menasihati sehingga mampu menabung banyaknya ganjaran pahala. Namun sebaliknya juga, dengan lidah mampu mengikis tabungan ganjaran pahala seseorang, lalu menyeretnya ke neraka jika tidak dimanfaatkan ke arah kebaikan. Justru itu kesedaran seseorang itu terhadap fungsi dan bahaya lidah akan mendorong diri untuk menjaga lidah, dengan erti kata lain, tidak bercakap-cakap kecuali percakapannya itu bermanfaat yang akhirnya mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan seseorang Islam itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Riwayat Imam Tirmizi. Hadirin sekalian, sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hadis ini boleh dimaksudkan berbentuk perkataan dan perbuatan. Perkara yang haram ataupun makruh, atau perkara yang harus yang tidak memberi manfaat. Justru itu untuk menghindari dari bicara tanpa pahala ini, hendaklah kita berusaha mengucapkan sesuatu yang mengandungi kebaikan-kebaikan. Kalau tidak mampu melaksanakannya, maka berdiam diri. Kerana itulah tindakan yang lebih bermakna, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik-baik, atau sebaliknya dia diam sahaja. Riwayat Imamul Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bicara tanpa pahala juga bererti mengucapkan kata-kata yang dianggap keji dalam pertuturan seharian. Biasanya lafaz-lafaz yang berunsur carutan atau lucah, atau yang seumpamanya, sama ada berbentuk sindiran atau lebih dahsyat lagi, secara terus terang. Namun bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak akan tergamak melacurkan lidahnya dengan percakapan dan bahasa-bahasa yang keji. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi." Tidaklah seseorang mukmin itu ialah orang yang banyak mencela, bukan yang banyak melaknat, bukan orang yang keji akhlaknya, dan bukan orang yang banyak berkata mencarut. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sebenarnya orang yang buruk sikapnya akan memandang buruk kepada orang lain, sentiasa bersangka buruk kepada orang lain, malah menganggap orang lain tidak ikhlas, ada kepentingan, nak populariti dan sebagainya. Sebenarnya dia yang memiliki sifat-sifat buruk tersebut. Contoh yang berlaku dalam suasana COVID-19 ini, ada orang tidak patuh arahan, menghadkan bilangan jemaah dan jemaat dengan menuduh pihak-pihak tertentu makan gaji buta, tak buat apa-apa, jaga periuk nasi sendiri dan memang suka meninggalkan salat jemaat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya bencana keburukan lidah itu jika diperincikan terlalu banyak, seperti dusta, seperti mengumpat, mengadu domba dan lain-lain lagi. Namun apa yang penting semua itu adalah angkara keburukan lisan ataupun lidah. Kadang-kala amat sukar untuk mengawal lidah agar kerap berbicara soal yang baik-baik sahaja. Tetapi yakinlah, jika hari demi hari lisan kita dididik, diasuh dengan diajar berzikir atau berselawat ke atas Nabi SAW, atau dibasahi lidah dengan membaca Al-Quranul Karim, tidak mustahil akhirnya lidah kita mampu menguasai kemahuan dan kehendak lisan. Tetapi bertuahnya kita di saat itu, bibir menguntum senyum simpul kerana terbayangkan ganjaran pahala dan keredaan Allah SWT ketika lisan sedang sibuk bertasbih,
bertahmid dan bertakbir. Sesungguhnya tiada satu pun perkataan yang terzahir terlepas daripada catatan Allah. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisi malaikat yang siap sedia mengawal dan mencatat segala-galanya. Seperti firman Allah SWT dalam suatu Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Sesungguhnya bukan sahaja perkataan, malah perbuatan yang menamsilkan perkataan seperti jari jemari. Jemari-jemari juga tidak lari dari pandangan Allah. Catatan malaikat yang taat dan pertimbangan neraca Allah Ta'ala di akhirat kelak yang akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada diri kita sendiri. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati pengajarannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam perlu menjaga tertib diri sepanjang pandemik COVID-19 ini dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, umat Islam perlu jadikan lidah sebagai alat untuk menabung dan memperbanyakkan pahala dan berselawat, berzikir dan berkata yang baik-baik sahaja. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengutamakan adab-adab dalam berbicara dan berkata-kata agar keharmonian hidup sepanjang menghadapi ujian COVID-19 ini terjaga dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah dan berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 114. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebaikan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Dalam kita berhadapan
Dengan wabak ini janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudaratkan dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa dallahum an ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah. Jalalata Malikin Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Had. Allahumma dimil auna wal hidayata wat taufiq wa sihhata was salamata min kulli wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Salahuddin As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma til umrahuma muslihaini lil wazzafina war ra'iyyati wal bilada wa bali maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimat dan agamamu. Hindarilah kami daripada kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu